Daripada 21 agensi penguatkuasaan dipantau Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC, Polis Diraja Malaysia PDRM didapati agensi yang menerima aduan salah laku tertinggi. Antara aduan salah laku sering dilaporkan seperti rasuah, tidak mengikut prosedur operasi standard SOP, peras ugut, tidak melakukan siasatan dan gangguan seksual kepada pegawai serta anggota bawahan. Statistik EAIC juga merekodkan sepanjang 2011 hingga 2018, sebanyak 1,919 aduan salah laku dilaporkan, membabitkan PDRM yang mana aduan tertinggi direkodkan berbanding agensi penguatkuasa lain di bawah pemantauan Suruhanjaya itu. Skuad khas Metro Ahad menemu bual pengerusi EAIC Dato' A. Aziz A. Rahim bagi mendapatkan penjelasan lanjut mengenai perkara berkenaan. Memang kita di salah satu tugas kita adalah kita mengawas supaya semua tugasan-tugasan yang dijalankan oleh pegawai pengurusan termasuk peranan agensi itu sendiri mengikut undang-undang yang ditetapkan untuk agensi tersebut. Ya, betul. Ya. Tapi kalau kita pelanggaran undang-undang tu, kalau kita nampak sama ada kita nampak sendiri ataupun kita baca dari laporan akhbar macam Metro lapor kan, kita akan masuk, kita akan siasat. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, kita berharap kepada laporan daripada orang ramai lah, orang yang berurusan dengan jabatan itu, macam immigration macam ni kan, macam kalau tuan pergi buat pasport kan, tuan tengok satu perkara yang tak betul, tuan nak mengadu sana mungkin tak sesuai, tuan mengadu kita, so kita akan siasat. Dia siasatan tu bukan saja daripada orang awam kita siasat. Kadang-kadang ada orang dalaman tu, pegawai-pegawai tu, dia tak puas hati dengan cara pegawai atasan dia melaksanakan kerja atau mengarahkan kerja. Kerana pada dia arahan itu tidak mengikut peraturan. Itu pun ada yang komplain pada kita. Yang itu pun kita siasat. Secara amnya, pertama terdapat aduan dia berunsur rasuah. Ya, yang ketiganya berkaitan dengan yang pertama tu pegawai polis, pegawai bukan orang bawahan ni, bukan rank and file ni. Ada juga tapi pegawai yang mempamerkan kehidupan lebih daripada kemampuan kalau ikut gaji dia kan, pay grade dia. Itu satu. Yang ketiganya, mereka tidak menyiasat atau melambat-lambatkan siasatan. Itu tiga kategori. Lagi satu, aduannya dia tidak menjalankan siasatan mengikut peraturan yang ditetapkan lah. Misalnya dia bila dia di bawah dia SOP dia, polis, bekerja jabatan-jabatan lain tu, bila ada orang mengadu, dia mesti laporkan kepada pengadu apa tindakan yang diambil terhadap laporan tersebut. Kadang-kadang itu yang dia tak bagi tahu. So pengadu ni bertanya tak jawab, dia mengadu pada kita. So kita akan siasat yang itu, kita akan tanya dia pasal apa you tak bagi tahu dia yang siasatan ni dah jalan dan ini kedudukan dia. Dia bagi reason macam kalau kita kata reason tu tak munasabah, kita akan showkan supaya dia sama ada didisiplinkan atau diberi teguran oleh ketua jabatan lah. Aduan tu kita siasat. Kalau jelas daripada siasatan awal kita rasuah, kita terus rujuk kepada SPRM. Kalau tak jelas, kita akan siasat di pihak kita sehingga kita dapat tahu adakah benar-benar isu rasuah atau bukan. Kalau benar isu rasuah, kita rujuk kepada SPRM. Kalau bukan, kita ambil tindakan lain seperti tindakan disiplin dan sebagainya. Tapi hanya jelas ni ataupun tak jelas rasuah? Mana? Kalau aduan tu datang, ada yang jelas. Kalau yang jelas tu kita refer terus. Kita tak siasat. Kita refer ke aspek siasat sebab dia mempunyai lebih kepakaran daripada kita lah. Perlu, memang perlu. Kalau boleh memang perlu. Tapi soalannya sekarang ni sama ada
orang akan bertanyalah sebagai satu hujah kan, perlukah kita perlu agensi yang terlampau banyak agensi yang ada kuasa pendakwaan kan. Kita dah ada SPRM, kita dah ada SPRM tu khusus lah untuk rasuah. Lepas tu kita ada AG boleh siasat, boleh dakwa semua jenis kes lah, rasuah ke tak rasuah ke, bentuk kriminal kan. So perlukah? So itu kalau dari segi kita memanglah kita suka dapat, kalau boleh kita buat macam tu kan. Tapi keputusan akhirnya masih merupakan satu dasar pada kerajaan. Kita berharap kita boleh tinggal satu legacy yang mana masyarakat boleh percaya pada kita. Mana dia ada confidence pada kita. Kalau saya ada masalah dengan penguasaan, sinilah tempatnya kita mengadu, dan kita pasti kita akan dapat satu pembelaan lah. Itu yang legacy yang kita nak. Ini jaminan Datuk, kita akan pastikan setiap aduan dapat pembelaan ataupun dapat mana pembelaan tu kita siasat lah. Kita akan siasat. Memang kita buat pun sekarang pun kita buat kan. Setakat ni kita terima je lah laporan dia. Laporan kata tindakan dia ambil. Kecuali kalau ada information yang kita terima, kita akan tanya balik. Mana kita tak bolehlah selalu prasangka pada dia kan. Kita kena ada baik-baik sangka. Maknanya apa yang kita buat, kita show kita suruh buat, dia buat lah. Kalau dia dah lapor, dia buat. Maknanya kadang-kadang yang berlaku ialah dia lambat lapor pada kita. Dalam undang-undang kita dia kena lapor 14 hari lepas kita report, 14 hari lepas kita lapor dia, katakan ambil tindakan terhadap pegawai ini, 14 lepas 4 hari dia kena lapor pada kita, dia tindakan dah ambil. Macam siasatan, kita showkan satu ialah pembaikan dari segi peraturan. Kalau peraturan tu kesilapan dari segi peraturan lah, kita pernah baikkan peraturan tu. Kita akan buat, kita akan bincang dengan dia, kita kata you betulkan. Saya bagi satu contoh yang paling jelas, macam kematian dalam lock up, dalam lock up. Dulu masa mula-mula isi tubuhkan, banyak ada CCTV tak operasi, tak berfungsi kan. Lepas tu kadang ada CCTV tapi tak cukup kan. So kita showkan kepada polis apa ni, buat CCTV. Kemudian satu contoh, kita katakan kadang banyakkan yang mereka yang ditahan oleh polis tu kadang-kadang bukannya 100% sihat kan, ada yang tak sihat. So kita kata you spare perubatan lah. Perubatan di balai itu sendiri. Kalau benda-benda yang ringan-ringan tu you boleh bagi dia immediate medicine sebelum bawa ke hospital, buat. So itu pun ada dia orang buat. Dia ikutlah show kita tu. Itu contoh pembaikan kita buat lah, benda yang kita. Lepas tu lock up dia, kalau tak ada tingkap tak ada apa, kita recommendkan supaya diberikan cahaya masuk dan sebagainya kan. Ini termasuk yang sebab kita melawat, kita ada buat surprise visit tu, lock up. Salah laku tu ditarifkan sebagai tindakan atau tak ada tindakan. Misal, saya bagi contoh, misalnya seorang buat laporan pada polis kan, laporan pada polis tentang satu aksiden, katakan satu aksiden, polis tak ambil tindakan, itu merupakan salah laku pada pihak polis. Dari segi akta kita salah laku. So dia mengadu pada kita, dia kata saya buat report sekian bulan kepada balai polis di Sentul misalnya tentang pelanggaran kereta saya dengan sebulan, tapi polis tak buat apa-apa. So kita akan siasat. Kenapa polis tak siasat? Sebab tugas dia adalah apabila ada laporan polis, dia kena siasat. So kita akan siasat kenapa. So kalau dalam hasil siasatan kita itu, kita dapati ada sebab yang munasabah atau tak ada sebab yang munasabah siasatan lakukan, kita akan kena pasti pegawai yang terlibat, dan kita akan showkan kepada tindakan diambil kepada pegawai tersebut. Satu lagi kepada polis ya, kepada polis. Satu lagi kita bentuknya ialah dia buat siasatan tapi dia lambat.
Kadang-kadang dia ambil sampai 2 tahun baru nak selesai kan. So orang yang buat aduan ni kepada polis tu, dia mengadu kepada kita. Dia kata saya buat report tahun 2016, 2017 tak selesai lagi. Memang kita akuilah dari segi publicity-nya AIC agak kurang lah dapat publicity. Dia banyak sebab lah, ya. Pertamanya untuk kita mengiklankan AIC ni walaupun di media kerajaan, kita kena bayar kos. Jadi di situ ada isu bajet lah, kekangan bajet sebab saya dipahamkan kalau nak buat berapa minit, berapa puluh ribu kena 50,000 kan lebih kurang. Ya. Satu minit itu pun kita nak masuk itu pun yang dipanggil runner kan, yang bawah tu. Crawling tu pun kena bayar. So jadi yang itu satu perkara. Tapi kita ada cara lain ni kita nak promote. Kita ada buat beberapa program, misalnya program bersama anda, bersama masyarakat, memasyarakkan dan kita ada juga satu program, kita buat program di baru-baru ni kita buat program di TBS, laporkan salah laku. So yang itu kita dapat liputan media. So yang itu kita berharaplah orang ramai akan dapat tahu tentang kita. Dan kita ada publishkan juga kita punya website, Instagram untuk boleh diakses oleh public lah. So jadi dari segi publicity itu memang kita akulah kita agak kurang mendapat. Mungkin dia pihak media atau pihak ini melihat IC ni kalau banding dengan misalnya SPRM kan, dia punya tindakan atau hasil kerja tu kurang sensation lah. Bila kita anggap tugas kita selesai apabila kita telah siasat dan kita telah dibentangkan di bawah kepada Suruhanjaya putuskan apa keputusan nak diambil, macam dia kata rujuk kepada PBT kan, pihak berkuasa tertib. Bila kita rujuk tu kita anggap itu dah selesai. Cuma apa yang berlaku lepas itu ialah kita boleh follow up, kita boleh minta PBT yang berkenaan untuk dia maklumkan kepada kita. Sebab itu peruntukan undang-undang kita ada untuk dia maklumkan apa tindakan dia ambil. Kita nak cakap cukup kita bohong kepada kita lah. Kan memang kalau cakap cukup memang tak cukup lah. Tak cukup sebab agensi ni macam polis 120 orang, 126,000 kan, immigration lagi, JPJ lagi. Dia orang ni banyak center kan, macam JPJ itu every state ada. Immigration ada di mostly macam entry point lah, Johor Bahru, Kelang, Sempadan Utara, mana-mana pelabuhan, airport kan. So memang kita tak cukup lah pegawai, sebab sebenarnya dari segi pegawai siasatan kita yang senior-senior ni semua dipinjamkan daripada AG. Macam Encik On pinjam daripada AG Chambers. Mereka ni berpengalaman lah dari segi membuat kes dekat mahkamah dan kan. Kita ada satu pegawai yang dipinjamkan daripada SPRM satu kan, dua orang siasatan. Sebab kita mereka di akta ni tu 2009 tapi penubuhan Suruhanjaya ni 2011. So kalau nak kira baru 7 tahun lah. Kalau orang baru nak masuk darjah 2 lah. So muda sangat lagi. So pengalaman tak ada. So itu kita pinjam pada pegawai dia ni lah. Pegawai dia pada agensi yang ada experience dari segi siasatan dan